Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Adibah binti Abdul Kahar dari kelas 5C, nombor metrik 050035. Pada hari ini, saya akan membentangkan bagaimana saya membuat terjemahan teks bahasa Arab kepada bahasa Melayu yang bertemakan akhbar ekonomi. Pada awalnya, saya akan menerangkan bagaimana proses penterjemahan yang saya hadapi sebelum menterjemah, semasa menterjemah dan selepas menterjemah. Baiklah, proses yang pertama ialah sebelum menterjemah. Sebelum menterjemah, saya menganalisis teks akhbar ekonomi saya untuk mengetahui dan memahami isi kandungan teks tersebut dengan cara membaca keseluruhan teks beberapa kali. Kemudian saya akan mengeluarkan istilah-istilah yang saya jumpa dan mencari makna istilah tersebut dengan merujuk kamus, Google Translate, Reverso dan beberapa aplikasi kamus yang lain. Seterusnya, saya mula menterjemah teks akhbar ekonomi saya bermula dari perenggan awal sehingga perenggan akhir, juga menggunakan kamus dan sebagainya. Kemudian saya membandingkan hasil terjemahan Google Translate dan Reverso untuk mencari istilah atau ungkapan yang lebih tepat dengan kesesuaian ayat. Selain itu, saya menterjemah teks menggunakan jenis terjemahan dinamik yang mana terjemahan ini menekankan makna mesej teks asal yang hendak disampaikan dan kesan pembacaan bersesuaian dengan konteks budaya bahasa sasaran. Dan akhir sekali, selepas menterjemah, saya menyemak semula teks terjemahan saya bagi memastikan struktur binaan ayat yang betul mengikut budaya bahasa sasaran dan memastikan tiada istilah yang mengelirukan pembaca sasaran. Selepas saya peram terjemahan saya selama 2 hari, saya kemudian meminta rakan-rakan sekelas saya untuk menilai teks terjemahan saya, adakah dapat difahami atau tidak. Selepas itu, saya menyunting teks terjemahan saya seperti mana yang dikomen oleh rakan-rakan saya. Baiklah, antara masalah yang dihadapi ketika menterjemah teks akhbar ini ialah yang pertama, sukar untuk memahami dan mencari padanan yang sesuai bagi istilah yang digunakan. Contohnya, perkataan yang saya nak terjemahkan iaitu bitaukid orientation. Maksud perkataan ini di dalam bahasa Melayu ialah GMT, yang mana kata pinjaman dari bahasa Inggeris. Jadi saya terjemahkannya pada 11.05 pagi Malaysia, 7.05 GMT. Yang kedua, bahasa yang digunakan dalam akhbar bahasa Arab agak tinggi, jadi saya menghadapi kesukaran untuk menterjemahkannya kepada bahasa Melayu. Resolusi bagi mengatasi masalah ini ialah saya mencari istilah yang sesuai dan biasa digunakan di dalam budaya pembaca sasaran serta merujuk kawan-kawan yang mahir dalam menterjemah untuk menilai dan memberi respon tentang terjemahan ini. Selain itu, saya akan mencari istilah yang saya kurang pasti dengan menaip istilah di Google agar dapat memastikan ketepatan istilah yang saya terjemah. Baiklah, cadangan saya untuk memperbaiki terjemahan. Sebagai penterjemah, kita perlu memastikan teks terjemahan yang dilakukan merupakan teks yang berilmiah. Seterusnya, kita perlu memahami bahasa sasaran di samping menguasai bahasa sumber dengan baik. Untuk menghasilkan terjemahan yang bermutu, kita sebagai penterjemah perlu meningkatkan kefahaman tentang budaya teks sasaran. Seterusnya, kita semestinya membuat kajian mendalam tentang budaya teks sasaran dan juga membuat kajian yang mendalam tentang ekonomi jika teks yang hendak diterjemahkan itu berkaitan dengan ekonomi. Akhir sekali, selesai menterjemah, kita seeloknya memeram terjemahan yang dilakukan selama beberapa hari sebelum meminta pertolongan kawan-kawan untuk menyemak teks terjemahan yang dilakukan supaya mendapat hasil terjemahan yang bermutu. Baiklah, ini adalah hasil terjemahan saya. Tajuk teks ini adalah Al-Dhahabu Yartafa'u Wattibat fi Ta'afi Al-Iqtisadi, bermaksud peningkatan harga emas dan pemulihan ekonomi global. Irtafa'at as'arul dhahab al-thulatha
فيما حدثت مواجهة جديدة من الإصابة بفيروس كورونا بإبطاء التعافي الاقتصادي العالمي من جائحة كوفيد-19 لتزيد من إغراء المعدن الأصفر كميلاد آمن. Terjemahan, Selasa, kenaikan harga emas ketika gelombang baru jangkitan pandemik coronavirus telah mengancam untuk memperlahankan pemulihan ekonomi global. Hal ini kerana permintaan terhadap pelaburan emas sebagai satu langkah selamat semakin meningkat. Baiklah, perkataan Thulatha saya terjemahkan kepada Selasa. Anda menggunakan kaedah terjemahan iaitu al-ibdal, di mana perkataan Selasa itu di teks sumber As-Sulasa terletak di tengah ayat, namun saya kedepankan perkataan Selasa kerana untuk mengikut format berita teks sasaran. Istilah yang seterusnya ialah min jaihatu COVID-19. Saya menggunakan kaedah terjemahan al-isqat, iaitu menggugurkan perkataan kerana sudah dinyatakan perkataan COVID-19 di ayat yang sebelumnya. Kemudian perkataan yang seterusnya al-isabat bivirus corona, jangkitan coronavirus. Saya menggunakan kaedah terjemahan al-iqtirat. Kemudian litazidu min igra'il mu'dan al-asfar kamiladu aman, permintaan terhadap pelaburan emas sebagai satu langkah selamat semakin meningkat. Saya menggunakan kaedah terjemahan at-tawdih dan al-hurrah, kerana kalau kita menggunakan terjemahan hafiah, mimaladu aman bermaksud tempat selamat, di mana ayat itu akan menjadi kurang jelas bagi pembaca. Baiklah, perenggan seterusnya saya terjemahkan kepada harga emas di pasar tunai telah meningkat 0.2% kepada RM7,801.97 per ounce pada 11.05 pagi waktu Malaysia, iaitu 7.05 GMT. Namun, dalam pasaran Amerika Syarikat, ia meningkat 0.2% kepada RM7,812.89. Baiklah, istilah seterusnya ialah wazada al-dhahab, emas di pasar tunai meningkat. Saya menggunakan proses terjemahan al-ibdal. Seterusnya fisuk al-furiyah, yang bermaksud di pasar tunai. Kalau diterjemahkan secara harfiah, al-furiyah bermaksud spot atau mendadak atau serta-merta. Namun saya terjemahkan kepada pasar tunai menggunakan kaedah takafuk, kerana saya mencari istilah fisuk al-furiyah yang bermaksud spot market. Dan spot market dalam bahasa Melayu bermaksud pasar tunai atau pasar fizikal. Baiklah, istilah seterusnya bitaukid orientis 7.05 bermaksud pada 11.05 pagi waktu Malaysia, iaitu 7.05 GMT. Saya menggunakan kaedah at-tawdih dan at-takaful. Baiklah, perenggan seterusnya, terjemahan perenggan seterusnya ialah sebilangan besar negara termasuk Amerika Syarikat, Rusia dan Perancis mengumumkan jumlah catatan tertinggi kes COVID-19. Hal ini telah memaksa beberapa negara untuk mengenakan sekatan baru yang mengancam akan menggagalkan pemulihan ekonomi global. Baiklah, perkara seterusnya ialah Al-Wilayat Al-Muttahadidah wa Rusia wa Faransa, bermaksud Amerika Syarikat, Rusia dan Perancis, menggunakan kaedah terjemahan iqtirat. Seterusnya, perkataan Kuyut Jadidah yang bermaksud sekatan baru. Yang ini saya menggunakan kaedah terjemahan harfiah. Baiklah, seterusnya tahdid bi'inhiraf,
bermaksud mengancam akan menggagalkan, menggunakan kaedah harfiah juga. Seterusnya al-iqtisadi al-alami, bermaksud ekonomi global, juga menggunakan kaedah harfiah. Akhir sekali, al-masari, saya menggunakan kaedah iskot. Baiklah, peringkat yang seterusnya. Indeks dolar jatuh 0.1% berbanding pesaingnya di bawah data ekonomi yang kuat dari China dan Korea Selatan, menjadikan emas lebih murah bagi pemegang mata wang lain. Bagi logam bernilai yang lain, palladium meningkat 1.3% menjadi RM974.392 per ounce. Sementara platinum meningkat 1% menjadi RM3593.90. Perak pula meningkat 0.6% kepada RM100.10 per ounce. Baiklah, perkataan seterusnya ialah Asrin wa Korea al-Janubi, China dan Korea Selatan. Saya menggunakan kaedah al-iktirat. Ya, akhir sekali, $24.47 saya terjemahkan kepada RM100.10 per ounce menggunakan kaedah at-takaful, yakni persamaan. Kerana kalau diterjemahkan, kalau tidak di-convert kepada ringgit Malaysia, pembaca sasaran iaitu orang Melayu pasti tidak mengetahui jumlah sebenar dalam ringgit Malaysia. Sekian, itu sahaja dari